Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada dan selamat berpuasa. Hari ini saya akan berkongsi kisah Al-Manna wal Salwa. Hari ini 24 April 2020 bersamaan dengan 1 Ramadan. Hari pertama kita menyambut bulan yang penuh mulia dan hari pertama kita menjalani ibadah puasa. Dan sepanjang tempoh bulan puasa ini, antara amalan yang selalunya orang buat adalah bertadarus Al-Quran. Dan jika anda telah mulakan bertadarus pada hari ini, Alhamdulillah, anda akan membaca ayat dari surah Al-Baqarah ayat ke-57 di mana Allah telah menceritakan tentang Al-Manna wa Salwa. Al-Manna wa Salwa ini adalah makanan yang Allah turunkan kepada Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihi salam. Dan dalam tafsiran para ulama terdapat pelbagai pendapat tentang apa itu Al-Manna dan apa itu Al-Salwa. Dan untuk kali ini saya ingin kongsikan apa yang saya dengar dari kuliah Zuhur yang saya hadiri di Masjid Asy-Syakirin KLCC tahun lalu berkenaan dengan Al-Manna wa Salwa. Di dalam kuliah yang saya hadiri, ustaz yang saya dah lupa nama tu, maaf, telah menceritakan bahawa kejadian ini berlaku setelah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melarikan diri, menyelamatkan diri dari Fir'aun, merentasi lautan yang terbelah, dan mereka sedang dalam perjalanan mencari Palestin. Dan dalam perjalanan itu mereka telah tersesat selama 40 tahun dan telah berada di padang pasir yang panas. Maka Allah bantu Bani Israel ini dengan melindungi mereka dengan awan. Dan mereka telah meminta pada Nabi Musa AS bahawa mereka berasa dahaga. Lalu Nabi Musa AS menggunakan tongkat, mengetuk pada batu, lalu keluarlah mata air sebanyak 12 mata air semuanya untuk mereka minum. Dan Allah SWT juga telah menggunakan pada mereka makanan untuk mereka survive sepanjang waktu dalam pencarian tersebut. Dan itulah yang dipanggil Al-Manna wa Salwa. Ada dua makanan sebenarnya. Al-Manna ini dalam setengah tafsir menyebut bahawa ia adalah berbentuk seperti kapas yang berwarna putih seperti salji dan rasanya manis seperti madu. Dan makanan ini diturunkan pada waktu pagi. Dan mereka, orang Bani Israel ini hanya perlu mengutip makanan ini pada daun-daun pokok ataupun pada batu-batu, kerana ia diturunkan dari langit dan melekat pada daun-daun dan batu-batu. Dan wasalwa pula adalah sejenis haiwan yang digambarkan seperti burung yang jinak dan mereka dapat tangkap dengan mudah dan boleh disembelih dan dimasak untuk makan. Al-Manna diturunkan pada waktu pagi dan Al-Salwa diturunkan pada waktu petang. Dalam setengah tafsir oleh ulama yang mengatakan makanan ini diturunkan seminggu sekali. Namun dalam kuliah yang saya dengar, dia diturunkan pada setiap hari kepada Bani Israel. Dan namun begitu, makanan ini tidak boleh disimpan. Al-Manna hanya boleh dimakan waktu pagi dan tidak boleh disimpan sehingga ke petang. Apabila disimpan, maka makanan itu menjadi basi dan busuk. Begitu juga As-Salwa yang diturunkan pada waktu petang, apabila telah dimasak, hanya boleh dimakan pada waktu petang, tidak boleh disimpan sehingga keesokan harinya. Maka pada setiap hari, pada setiap pagi, Bani Israel hanya mengutip makanan yang Allah turunkan kepada mereka untuk survival selama 40 tahun sesat tersebut. Namun demikian, kita faham orang Israel ni, Bani Israel ni, pengikut Nabi Musa AS, mereka ni sangat sombong walaupun telah diberi bantuan daripada Allah SWT, masih lagi meminta-minta. Dan Nabi Musa telah menegur mereka, apa yang mereka pinta itu tidaklah sebaik apa yang telah Allah berikan.
antara yang mereka minta adalah mereka ingin kembali bercucuk tanam, nak dapatkan hasil tanaman. Sedangkan Allah telah pun kurniakan makanan yang dalam kuliah saya dengar ini dikatakan bahawa makanan ini dari syurga, tidak ada diturunkan untuk kaum sebelumnya. Maka di situ kita dapat lihat betapa Bani Israel ini bukan hanya angkuh, degil, malah sombong dengan Allah SWT. Apa yang berlaku selepas itu, maka Al-Manna dan Al-Salwa ini tidak lagi dikurniakan kepada mereka. Maka kembalilah Bani Israel ini bersusah payah bercucuk tanam, mencari makanan setiap hari. Dan ini adalah balasan untuk mereka kerana sombong dengan Allah. Bukti kesombongan Bani Israel ini adalah boleh dilihat dengan cara mereka bercakap dengan Nabi mereka, Nabi Musa AS. Apabila berlaku musibah ataupun kesusahan menimpa pada mereka, mereka tidak berdoa pada Allah. Sebaliknya mereka berkata, "Wahai Musa, apa kata kalau kamu doakan untuk kami?" Lihatlah, cara mereka itu pun dah menunjukkan mereka sombong. Dan antara lain lagi ayat mereka, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami." Dia mengatakan Tuhanmu, dia tak mengatakan Tuhan kita, Tuhanku. Sedangkan Allah itu Tuhan pada semua, yang menurunkan nikmat kepada mereka, yang memberi bantuan kepada mereka ketika mereka ditindas oleh Firaun. Tetapi apabila anda berdoa, mereka suruh Nabi Musa doakan dan sebut Tuhanmu, bukannya Tuhanku ataupun Tuhan kita. Itu menunjukkan kesombongan Bani Israel, kan? Dan perangai mereka ini amat jelek sehingga kan ditegur sendiri oleh Nabi Musa AS. Malah Allah sendiri memberikan pelbagai amaran, banyak kali bagi amaran pada Bani Israel ini, namun mereka degil. Anda boleh ikuti kisah keseluruhan tentang Al-Manna wa Salwa ini, yang saya juga ada buat rujuk silang di website Mufti Wilayah Persekutuan untuk mengetahui betapa pada saya disturbing, betapa sikap dan perangai Bani Israel, umat Nabi Musa ini sangat-sangat tidak patutlah sebagai hamba Allah. Antara pengajaran yang kita berdapat daripada kisah Al-Manna wa Salwa ini adalah yang pertama, Allah itu Maha Penyayang dan Allah Maha Pengasih pada hamba-Nya. Dan jika kita berdoa pada Allah, Allah akan kurniakan. Dan apa yang Allah kurniakan kepada kita tidak akan sesekali mengurangkan kekayaan Allah. Allah tidak akan terjejas walau sedikit pun dengan apa yang telah Dia berikan pada kita selama ini. Maka wajiblah kita syukuri atas nikmat Allah SWT. Dan antara pengajaran lain, janganlah kita mencontohi, janganlah kita ikut teladan, janganlah kita menjadi seperti Bani Israel yang sombong, bongkak, angkuh dengan Allah SWT. Setelah diberikan pelbagai nikmat, masih lagi meminta-minta, masih lagi tidak mahu taat pada Allah dan Rasulnya. Maka kita jadikanlah pengajaran ini, mudah-mudahan kita terhindar daripada kemurkaan Allah. Dan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita manfaatkan masa kita untuk banyakkan membaca Al-Quran dan banyakkan membaca tafsir Al-Quran, serta banyak perkara yang kita dapat pelajari dari kisah-kisah Al-Quran untuk pedoman kita sepanjang hidup ini. Manfaatkan Ramadan anda, insya-Allah kita hadapi COVID-19 ini bersama-sama. Inilah antara hikmah dan juga keperluan apabila berlaku pandemik di mana kita dilarang untuk keluar daripada rumah. Kita akan ada banyak masa untuk bersama keluarga dan juga masa untuk menelaah dan juga beribadah. Manfaatkan sebaiknya. InsyaAllah kita berjumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So jumpa anda di video seterusnya.